Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Firdaus Arsyidis dalam Berita Pagi Sarawak. Penstrukturan semula Bandar Sibu membolehkan penggiat sektor ekonomi yang berminat untuk bertapak dan berkembang di bandar tersebut. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, penstrukturan semula Sibu pastinya melibatkan banyak aktiviti pembinaan dilaksanakan. Pada tempoh pelaksanaan itu kelak, ia akan dapat mencetus peningkatan dalam sektor pembinaan di bandar tersebut. Selepas penstrukturan bandar dilaksanakan, infrastruktur yang telah dibina akan turut menarik kehadiran pelabur-pelabur ke Sibu termasuk sektor-sektor perkhidmatan seperti pelancongan. Once you got the lake there, man-made lake, and with all the resort type structure, then people will be coming to Sibu. That's number one. And then you got the financial sector can be in Sibu, part of it. So that will give a new economic activity to Sibu. Beliau ditemui media selepas kunjungan Tahun Baharu Cina di kediaman Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Michael Tiang Minti di Jalan Terap, Sibu. Mengulas lanjut, Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu Sibu dahulunya dibina berasaskan aktiviti dan industri pembalakan, namun sektor tersebut tidak mampan. Justru pelaksanaan semula projek pembaharuan bandar Sibu itu kelak akan mampu merancakkan pelbagai sektor ekonomi yang mampan sekurang-kurangnya untuk 10 ke 20 tahun akan datang. Kerja-kerja awalan termasuk reka bentuk bagi pembinaan Pusat Kanser Sarawak akan diputuskan selepas mekanisme kewangan dimuktamadkan. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Lukanisman Awang Sauni memberitahu ia bukan perkara yang mudah kerana ini merupakan pertama kali kerajaan negeri bersetuju menyediakan peruntukan untuk membina fasiliti kesihatan. Because this is not very simple exercise, because never been happen that state government provide the whole package of financings to build facilities, dan juga apa yang kita inginkan di peringkat Kerajaan Negeri Sarawak adalah Kerajaan Negeri Sarawak menginginkan pusat kanser tersebut dioperasikan oleh pihak KKM. Jelasnya, perbincangan sedang dijalankan dalam sebuah jawatan kuasa khas antara Kementerian Kesihatan, Kementerian Keuangan dan Kerajaan Negeri. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas sesi ilibat urus bersama pemain industri peranti perubatan di Sarawak 2024 di Kuching. Katanya, proses tersebut juga turut akan membincangkan berkaitan pengoperasian yang akan dikendalikan oleh KKM sendiri sesuai dengan permintaan kerajaan negeri. Sementara itu, Datuk Lukanisman memberitahu pengendali platform e-dagang diminta untuk bertanggungjawab dan mencari mekanisme yang sesuai bagi memantau penjual yang menjual peranti kesihatan yang tidak mendapat kelulusan pihak berkuasa peranti perubatan MDA, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ini kerana adalah tidak adil sekiranya hanya penjual yang diberikan hukuman, sebaliknya ia perlu dicegah dari awal. We need involve members of parliament to bring those questions, those suggestions to the parliament so we can amend. For our parts, kita akan membuat kajian pandangan-pandangan tersebut. Jelasnya ia perlu dibangkitkan agar undang-undang berkaitan penjualan peranti kesihatan di kalangan pengendali platform e-dagang dapat digubal agar lebih adil kepada penjual ataupun platform itu sendiri. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah semalam menyoal usaha Persekutuan Renang Malaysia dalam membangunkan barisan pelapis kepada atlet-atlet sukan akuatik yang setanding dengan Ratu Terjun Negara, Datuk Pandelia Rinong. Bercakap dalam satu sidang media di pejabatnya di Kuching, beliau memberitahu Datuk Pandelia Rinong sudah banyak menyumbang kepada negara dalam arena sukan akuatik antarabangsa melebihi 1 dekad sehingga berjaya memperolehi pingat untuk Malaysia di 2 tamasya sukan Olimpik. Justeru, Datuk Seri Abdul Karim berasa amat terkilan dengan kenyataannya yang dibuat oleh Setiausaha Agung Persekutuan itu, Andy Low, baru-baru ini yang seolah-olah menyindir kegagalan seorang atlet yang telah berulang kali mengharumkan nama negara di peringkat dunia. I find it to be tak berapa manis lah. Tapi the big question mark, which even Pandelela did mention about her worriness on diving sport.
the pelapis. What has Andy Low and MAS been doing about pelapis? If Pandalela has been around for the last 10-15 years, only Pandalela, that means the Persatuan has not been doing anything also. Bagaimanapun, beliau akur dengan kemungkinan prestasi Datuk Pandalela adalah berikutan faktor umur yang semakin meningkat, namun apapun keputusan adalah terpulang kepada Datuk Pandalela sendiri. Sarawak pula akan terus fokus dalam melahirkan lebih ramai atlet pelapis sukan akuatik bertaraf dunia. Terdahulu, kritikan daripada persekutuan tersebut terhadap Datuk Pandalela Rinong adalah selepas beliau membuat kenyataan berkenaan kegagalannya dalam melayakkan diri ke Sukan Olimpik Paris 2024 pada kejohanan akuatik dunia di Doha, Qatar minggu lalu. Sarawak membelanjakan RM13 juta melalui Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA untuk membina kilang pemprosesan keju terbesar di Malaysia dan pertama di Sarawak yang dibangunkan di Stesen Kerbau Meragang di Lawas. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, projek itu kini mencapai 72% pembinaan dan dijangka siap Oktober tahun ini. Di kilang ini apabila siap akan menjadi kilang pengeluar keju berasaskan susu kerbau yang terbesar di Malaysia dan kemungkinannya terbesar di Asia Tenggara. Dan ini akan melonjakkan lagi sektor pertanian di Sarawak dan akan membantu aspirasi kerajaan negeri menjadi pengekspor makanan menjelang tahun 2030. Projek berkeluasan 202 hektar di Merapuk Lawas itu akan dilengkapi kemudahan rumah pekerja dan tempat penyimpanan keju, seterusnya meningkatkan kapasiti pengeluaran keju bagi memenuhi permintaan pasaran domestik dan antarabangsa. Datuk Dr. Abdul Rahman menyatakan demikian kepada media ketika lawatan kerjanya ke stesen itu di Lawas. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.